اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Syekhuna Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yang dimuliakan Ustaz Saleh Zakri, yang dimuliakan ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita akan mulakan kuliah duha dengan mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saleh Zakri. InsyaAllah sama-sama kita mendengar dan mengambil faedah daripada apa yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan sama-sama kita menjaga adab di dalam majlis. Kalau boleh yang ada phone tu saya larikan dahulu, terlebih dahulu, untuk menjaga adab kita dalam majlis. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Saleh Zakri untuk menyampaikan ceramah. Sekian. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Yang saya hargai pengerusi majlis, yang saya raikan para santri, para asatizah, staf Zawiyah Nasriyah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada kita pada hari ini dalam majlis kita ini. Alhamdulillah kita berkumpul lagi minggu ini untuk meneruskan rutin mingguan kita di Zawiyah An-Nasriyah bagi menyambung bacaan kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunani Shalah ala madhabil Imam Syafi'i, dan juga kitab Tafsir Nurul Ihsan dan kitab Tanbihul Alifa yang akan dipimpin oleh tuan guru kita, tuan guru Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir hafizahullah ta'ala. Baik, kita sambung terus bacaan kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunani Shalah ala madhabil Imam Syafi'i, atau kitab 500 sunat daripada sunat-sunat solat dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dikarang oleh Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. An yakuna wad'ul anfi ma'al jabhah. Pada sunat yang ke-214 kita sambung. Minggu lepas kita berhenti dekat sunat yang ke-213. Kita sambung tu pada sunat yang ke-214. Qala al-musannif wad'ul anfi ma'al jabhah. Sunat yang ke-214 adalah wad'ul anfi ma'al jabhah, meletakkan hidung
meletakkan hidung di atas tempat sujud, meletakkan hidung bersamaan dengan dahi di atas tempat sujud. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sunat-sunat ketika sujud. Ada beberapa sunat ketika sujud kita dah sebut sebahagian minggu lepas, antaranya memulakan takbir ketika mula bongkok untuk sujud, dan juga memanjangkan takbir, dan imam disunatkan untuk menguatkan sebutan takbir, dan bagi makmum pula sunat untuk meletakkan dahi selepas imam meletakkan dahinya di atas tempat sujud. Baik. Untuk sujud juga sebagai rukun di dalam solat. Sujud ada beberapa syarat, kita sebutkan sikit di sini untuk mengambil faedah. Jadi bila kita dah baca berkenaan dengan sunat, kita baca sikit berkenaan dengan syarat-syarat sujud, yang mana dengan adanya syarat ini akan dikira sujud tersebut. Kalau tak adanya syarat ini, kalau tak berlaku syarat-syarat yang disebutkan ni, maka sujud tu seakan-akan tak berlaku. Maka sama ada dia perlu ulang semula sujud ataupun perlu ulang semula solat. Antara syarat sujud yang pertama adalah dia mesti sujud dengan niat, dia mesti bongkok dengan niat untuk sujud. Maksudnya dia tidak boleh berniat untuk melakukan yang lain ketika turun untuk sujud. Jadi gambarannya, contohnya kalau sama macam yang kita pernah terangkan sebelum ni dekat rukuk, dia tidak boleh bongkok untuk buat benda lain, lepas tu dia jadikan bongkok dia tu sebagai rukuk. Tidak boleh. Maka rukuk dia tu tidak dikira, dia perlu bangun semula dan rukuk sekali lagi. Sama juga macam dengan sujud. Jadi contohnya dia sujud bukan dengan niat untuk sujud ni, contohnya ada benda jatuh daripada poket dia, jatuh dekat atas tempat sujud, kunci ke, duit ke, dompet ke. Jadi dia turun tu, dia nak ambil dalam poket dia. Dia turun ke tempat sujud dengan niat untuk nak ambil duit tu bubuh semula dalam poket dia. Dia tidak membatalkan solat perbuatan ambil bubuh dalam poket tu, tapi bila dia turun dengan niat untuk ambil duit ataupun ambil apa-apa sahaja yang jatuh, dia turun dengan niat tersebut, maka seolah-olah dia bukannya turun untuk sujud. Dia tidak ada qasad, dia tidak ada niat pada dia untuk melakukan sujud. Dia mesti niat untuk sujud, dan sambil-sambil dia ambil bubuh dalam poket, yang tu tak ada masalah. Tapi kalau dia semata-mata dia tengok ada benda jatuh, lepas tu dia pun terus sujud dengan niat untuk nak ambil benda tu, lepas tu bila dia turun ala-ala sujud tu, tidak sah sujud yang macam tu. Dia kena bangun semula, bangun seperti qiyam, dia bangun ke posisi i'tidal dia, lepas tu sujud sekali lagi, barulah sujud dia sah. Jadi kalau dia niat berserta, kalau dia niat bersamaan, maksudnya dia niat nak sujud dalam masa yang sama juga, dia kata dia niat nak sujud lagi, sambil-sambil dia ambil lah benda apa yang jatuh tadi, dia ambil bola poket dia, ataupun dia nak keh apa kat tempat sujud tu. Kalau dia niat bersamaan, maka dibenarkan. Tapi kalau dia niat satu sahaja, dia niat dia turun sujud tu, dia niat nak ambil saja ataupun nak buat apa-apa saja selain daripada sujud, maka sujudnya tidak sah, dia perlu ulang kembali sujudnya. Sama ada sujud yang pertama ataupun sujud yang kedua. Syarat yang kedua, mesti tumakninah di dalam sujud secara yakin. Tumakninah di dalam sujud secara yakin dengan kadar subhanallah. Jadi yakin ataupun tak yakin adanya tumakninah tu bergantung kepada yang sembahyang tu sendiri. Jadi kalau sembahyang ni yang jenis was-was, kalau dia yang jenis was-was ni, dia tumakninah lama pun dia masih lagi tak yakin, dia masih lagi syak dengan tumakninah dia. Jadi tumakninah ni dia bergantung kepada orang yang sembahyang tu. Selama mana dia yakin telah terhasilnya tumakninah, maka dikira dengan tumakninahnya. Syarat yang berikutnya, mesti kena sujud di atas 7 anggota. Mesti kena sujud di atas 7 anggota dahi. 2 tapak tangan dia jadi 3. 2 lutut, bukannya semua lutut, dia sebahagian daripada lutut dan sebahagian daripada tapak tangan.
sebahagian daripada tapak tangan, sebahagian daripada dua lutut, jadi 5, sebahagian daripada kaki, sebahagian daripada kaki, tapak kaki kita, jadi 5, 7. Mesti kena sujud di atas, maksudnya ketujuh-tujuh anggota ni mesti berlagak dengan tempat sujud kita, dengan sejadah ke, dengan tanah ke, apa-apa saja tempat yang kita sujud tu. Kalau kita sujud, kita letak pelapik, letak apa untuk nak bagi kena dahi kita saja, maka bukannya dikira tempat sujud tu pada sejadah tu. Tempat sujud ni semua sekali, sejadah kecil ke sejadah besar, yang mana kena anggota tempat kita pijak tu, maka itulah kita punya tempat ni lah, tempat sujud. Jadi hidung tak termasuk dalam anggota yang wajib untuk kena pada tempat sujud. Hidung disunatkan sahaja, yang diwajibkan adalah dahi. Dan syarat yang berikutnya, dahi mestilah terbuka. Dahi mesti terbuka, tidak boleh tertutup. Sebab wajib ketika sujud adalah untuk bagi kita punya sebahagian daripada dahi, sama ada belah kiri ke belah kanan ke, mana-mana sebahagian, juzuk yang kecil saja, juzuk yang kecil pun dah memadai untuk kena ke tempat sujud kita. Jadi kalau orang tu rambut panjang, kalau dia sujud, rambut dia akan turun, maka dia kena selak, wajib kena selak rambut dia. Jadi kalau apa-apa saja yang dia pakai, kepiah ke, dia pakai terlalu bawah sangat ke, sampai ke kening ni, ataupun serban ke, ataupun kain telekung terlalu bawah sangat sampai tutup dahi, maka tak sah. Dia kena bagi ada sebahagian sikit pun tak apa dah. Bawah ni pun dah boleh. Bagi kena sebahagian pada tempat sujud. Jadi seeloknya semua kawasan dahi. Jadi kalau lelaki yang jenis pakai kepiah ke depan macam ni, maka bila dia sembahyang, naikkan sikit kepiah dia, bagi kena dahi dia pada tempat sujud. Kadang-kadang kita tengok orang yang pakai serban ni, dia jenis pakai serban besar kan. Ada pakai serban besar sampai tutup ke dahi. Dan kita pun kata dia ni sujud, sah ke sujud dia ni dengan serban dia macam ni. Kita jangan tengok macam tu. Kita tengok orang tu pakai serban macam tu, jenis tutup sampai ke dahi, kita kata dia pun sembahyang macam tu. Orang yang pakai serban macam tu, ataupun jenis pakai kepiah, ada jenis selesa pakai kepiah tutup sampai dahi ni, tak semestinya dia sembahyang pun macam tu. Jadi jadi kita tanggung, kata dia ni waktu sembahyang dia selak, dia naik, dia angkat sikit, dia punya serban ke, kepiah dia ke, dia angkat sikit. Jadi sah lah sembahyang dia, sah sujud dia tu. Jadi bukan kita tengok saja dia ni jenis pakai serban, pakai kepiah ke depan ni, tu sembahyang dia tak sah, tu sujud dia tak sah, bukan macam tu. Jadi wajib untuk bagi kena sebahagian dahi pada tempat sujud. Sunat yang syarat yang berikutnya, dia tidak boleh sujud pada sesuatu yang dia tanggung. Kalau apa yang dia tanggung tu bergerak. Apa maksudnya? Dia tak boleh sujud atas sesuatu yang dia tanggung. Contohnya dia pakai ridak. Bila dia pakai ridak tu ada atas bahu dia. Jadi seolah-olah benda yang dia pakai. Bila dia sujud, dia buat ridak tu sebagai dia punya tempat sujud, kena pada dahi dia. Lepas tu bila dia bangun, ridak tu akan bergerak sekali dengan dia. Jadi yang ni tidak sah, sebab dia sujud atas sesuatu yang bergerak bersama dengan dia. Jadi sama ada ridak ke, ataupun dia punya ekor serban ke yang panjang sangat. Jadi dia tidak boleh sujud atas sesuatu yang dia pakai lah, senang kata, sesuatu yang dia pakai. Melainkan yang dia pakai itu besar sangat, panjang sangat, dia pakai serban tali dia yang panjang sangat,
sampai ke tempat sujud dia tu. Maksudnya kalau dia sujud, dia bangun pun benda tu takkan bergerak, maka tu dibolehkan. Jadi yang penting adalah pada benda tu dia pakai ataupun dia tak pakai. Jadi kalau dia pakai benda tu, kalau dia pakai macam ridak ke, ekor serban ke apa sekalipun, tengok semula benda tu bergerak ke tak bergerak. Kalau dia waktu dia duk bangun, rokok, sujud, benda tu bergerak ke tak. Kalau benda tu bergerak, maka tidak sah sujud atas benda tu. Tapi kalau benda tu tak pakai, sekalipun benda tu bergerak dengan dia punya sujud, maka sembahyang dia tetap sah. Contohnya dia sembahyang atas tilam. Bila dia sembahyang atas tilam, dia sujud, bergerak tak tempat sujud dia tu? Bergerak kan, sebab dia akan melekuk. Dia sembahyang atas ni, sembahyang atas tilam. Bergerak, semua benda bergerak dengan ni, dengan tempat dia pijak tu, dia jadi ni. Dia jadi tak stabil sembahyang dia pun. Tapi sembahyang dia masih sah. Sembahyang dia masih sah dan sujud dia masih sah. Walaupun tempat sembahyang, tempat sujud dia tu sujud dia tu bergerak. Sama juga kalau sembahyang atas rumput tebal sangat. Jadi bila dia sujud, dahi dia tak kena tanah pun, dahi dia kena ni je, kena rumput tu je. Rumput tu dia kira sebagai tempat sujud dia. Rumput ke daun ke, dia sujud atas benda ni. Kalau benda ni tak bergerak, maka kalau benda bergerak ke tak bergerak, benda ni sujud ke atasnya sah. Cuma pada keadaan kalau bila dia sujud, benda yang kena pada dahi dia tu naik sekali dengan dia. Contoh dia semayang kat kebun ke, semayang kat mana-mana ke, sujud atas daun ke, sujud atas batu. Sujud yang pertama naik daripada sujud tu, tengok daun melekat, batu kan melekat sebiji. Sujud yang pertama sah. Untuk sujud yang kedua, dia kena buang apa yang ada dekat dahi dia tu. Buang apa yang ada dekat dahi dia, baru sah sujud yang kedua. Sebab dia dah jadi macam benda tu dia dah tanggung selepas daripada sujud yang pertama. Sujud yang pertama tadi sah, tak ada masalah. Sujud yang kedua dia kena buang apa yang ada dekat dahi dia. Daun ke tu, kalau ni lah, kalau benda tu tutup ke semua dahi. Tapi kalau ditutup sebahagian je, daun kecil je duduk kat sini, dia sujud pun dia akan kena lagi bahagian dahi yang lain, maka tak ada masalah. Syarat yang berikutnya, sujud disyaratkan mestilah belakangnya, pinggulnya, tulang belakang yang hujung sekali dekat bahagian pinggul ni, dia mesti tinggi daripada dada dan kepala. Bila kita sujud kan, dada dan kepala kita akan ke bawah, dan yang duduk yang paling tinggi sekali pada waktu tu pinggul kita lah, yang belakang sekali. Tu yang disyaratkan ketika sujud. Kalau dia sujud dalam keadaan kepala dia lagi tinggi ataupun dada dia lagi tinggi, maka sujudnya tak sah. Contoh macam mana? Contoh kata dia dalam masjid, dia sembahyang, dia letak beg dia dekat depan. Beg kan, dia nak letak belakang, dia nak letak belakang, nak letak kat mana-mana, takut orang ambil. Jadi beg dia tu pula besar, dia letak kat depan. Dia letak kat depan, dia sujud atas beg dia. Boleh tak sujud atas barang ni, atas barang kita? Sujud atas barang milik kita tak ada masalah. Sujud atas tangan orang pun boleh. Sebab tangan orang tak sama macam benda. Kalau sujud atas tangan kita tak boleh lah. Sujud atas tangan kita tak boleh. Sujud atas tangan orang boleh. Sujud atas beg kita. Sujud atas beg ke, atas kitab ke yang kita letak kat depan tu. Kalau dah tak ada tempat lain dah nak letak, jadi kita letak depan tu. Sujud atas tu. Kalau benda tu terlalu tebal, terlalu besar, sampai bila kita sujud atas tu, kepala kita akan lagi tinggi daripada belakang, maka dia tak nampak macam sujudnya tidak sah. Dia mesti belakang lagi tinggi daripada kepala dan dada. Jadi kalau beg tu nipis, sampai kalau kita sujud masih lagi kepala kita, kalau kita tengok daripada tepi tu, kepala kita masih lagi bawah daripada belakang, maka sah sujudnya. Kalau sama dia punya belakang macam ni, belakang dengan kepala dia sama, masih lagi tidak sah mengikut pendapat yang paling kuat. Masih lagi tidak sah sujudnya. Maka macam mana? Dia kena sujud sekali lagi. Dia tak sampai batal terus sembahyang, dia kena sujud sekali lagi. Jadi dia bila dia sujud, dia rasa macam kepala dia lagi tinggi daripada belakang ni. Macam mana? Dia bangun semula, benda yang dia sujud atas tu, lepas tu sujud sekali lagi.
boleh sujud atas tangan orang boleh. Sujud atas tangan orang boleh, sujud atas kepala orang pun boleh. Tapi kepala ni besar lah. Bila dia sujud tu dia akan jadi ni. Dia akan jadi kepala dia lagi tinggi daripada belakang. Ini sebab kan ada demo tunjuk video baru ni, semayang kat masjid. Dia semayang, lepas tu ada yang kat depan dia tu tidur betul-betul dekat tempat sujud dia. Dia pun tak bergerak, dia tak nak langkah belakang sikit tak. Dia sujud juga. Lepas tu cium lah, belaga muka dengan muka. Tapi sah kalau tak ni lah, kalau dia pun buat relax, ada buat sah kalau memang kepala dia lagi rendah daripada belakang dia. Kalau jadi macam tu, orang duduk dekat tempat sujud kita, dia tidur ke, dia letak tangan atas tu ke, kita boleh sujud atas tangan dia. Boleh sujud atas tangan dia, tapi sekali dia terkejut lah. Dia terkejut sekali, jadi apa-apa lagi, batal pula sembahyang kita. Jadi langkah sikit ke belakang, satu langkah ke dua langkah. Langkah yang pertama, lepas tu langkah sikit lagi, lepas tu baru sujud. Sunat syarat yang berikutnya, sujud mesti kena sujud kepalanya mesti kena letak di atas tempat sujud dengan kuat lah. Maksudnya dia tanggung berat kepalanya. Maksudnya dia tidak, bila dia sujud tu dia tahan dengan tangan dia, dahi dia kena kepada tempat sujud, tapi dia tangan tempat dia tahan dengan tangan dia sampai kepala dia sekadar belaga saja. Dia tidak memberatkan kepala dia di atas tempat sujud. Memberatkan kepala ni dia macam itulah, dia kalau letak apa-apa, letak kapas ke bawah dahi dia tu, bila dia beratkan kepala dia, kapas tu mesti akan kemik. Tapi kalau bila dia tak memberatkan kepala dia, dia tahan dengan tangan dia, katakan dia sekadar meletakkan, ini sujud dia masih lagi tidak sah. Jadi kena ikut kepada kadar yang dia yakin. Baik, habis syarat sujud. Kita sambung pada sunat yang ke-214, wad'ul anfi ma'al jabhah. Jadi kita sebut tadi syarat sujud mesti sujud di atas 7 anggota. Tidak termasuk hidung. Kalau termasuk hidung dia akan jadi 8. Jadi yang wajib adalah 7 anggota. Hidung sunat. Sunat yang ke-214, meletakkan hidung bersama dengan dahi. Meletakkan hidung bersama dengan dahi bagi lelaki dan perempuan. Sunat untuk letak hidung di atas tempat tempat sujud. Letak ni letak bagi belaga hidung kita pada tempat sujud. Tu satu sunat. Hidung tu terbuka ataupun tertutup, tu sunat yang lain. Tu sunat yang ke-215 kita akan baca, ayyakuna maksyufan. Hidung tu disunatkan dalam keadaan terbuka. Lelaki dan perempuan dia bagi terbuka hidung kita kena pada tempat sujud. Tapi kalau sembahyang pakai mask ke apa, sembahyang pakai mask atau pakai purdah contohnya. Jadi tapi bagi perempuan dimakruhkan untuk sembahyang pakai purdah. Cara yang tepat adalah buka purdah ketika sembahyang. Tu pun dibolehkan, tidak dimakruhkan untuk pakai purdah ketika solat adalah kalau dia sembahyang di tempat yang banyak sangat orang lelaki, yang mana orang lelaki ni ya yang tidak selamat daripada fitnah, tak boleh tengok muka orang perempuan contohnya. Masa tu dibolehkan dia untuk pakai purdah. Tapi kalau pada keadaan yang biasa macam yang selalu, dimakruhkan untuk perempuan pakai purdah ketika solat. Tapi kalau bagi keadaan yang kita solat sebelum ni, semua satu masjid wajib pakai mask, maka terhasil satu sunat iaitu bagi belaga hidung kita dekat tempat sujud. Dan sunat yang ke-215 untuk sunat untuk bagi hidung kita terbuka. Kan kita dah cerita sebelum ni, walaupun kita tidak mampu untuk nak laksanakan sunat tu, tapi bila kita ada ilmu dan kita faham, kita reti yang bahawa ni adalah sunat, cuma kita tak mampu nak laksanakan, maka kita akan dapat juga pahala sunat. Jadi dalam keadaan sembahyang kita yang kita pakai mask sebelum ni, kita tahu yang sunat untuk biar hidung kita terbuka belaga dengan tempat sujud, tapi tak boleh, diwajibkan pakai mask. Maka
tak ada masalah, kita dapat juga pahala sunat insya-Allah. Sunat yang ke-216, an yakuna wad'uhu muqtarinan bi wad'il jabhah ala musalla. Hendaklah serentak meletakkan hidung dengan dahi di tempat sujud. Letak serentak hidung dengan dahi, bukannya letak dahi dulu kemudian baru letak hidung. Jadi yang ni mudah bagi kita semua untuk letakkan dahi dengan hidung, letak serentak. Sunat yang ke-217, mura'atut tartib fi wad'i rukbataini thumma al-yadaini thumma al-anfi muqtarinan bi wad'il jabhah wal jabin. Sunat yang ke-217, meraihkan tertib pada meletakkan dua lutut, kemudian dua tangan, kemudian hidung bersamaan dengan meletakkan dahi. Bi wad'il jabhati wal jabin. Dia kalau bahasa kita dahi je, tapi kalau dalam kitab tengok dia sebut bi wad'il jabhati wal jabin. Jabhah, kalau dalam bahasa Arab jabhah dia diasingkan jabhah tengah ni. Jabhah tengah ni daripada hidung ni, dia satu kawasan kecil saja kat tengah ni, tu jabhah. Al jabin tepi dia, kiri dan kanan, yang tu jabin. Atas pada bulu mata ni itu dipanggil sebagai jabin. Dia dalam Arab dipisahkan di antara yang ni tengah, kiri dan kanan, lain nama dia. Di dalam bahasa kita pun, bahasa Melayu kita pun mungkin ada, tapi kita tak jumpa. Bahasa Melayu kita pun kaya. Cuma bila lama kelamaan, bila dah banyak orang yang tak belajar, dia jadi benda tu tenggelam, benda tu hilang macam tu saja. Kita punya istilah pun banyak, cuma kita tak jumpa lah. Sunat yang ke-218, an yad'a yadayhi maksyufatan. Jadi sunat yang ke-217 tu meraihkan tertib. Bila kita turun bongkok, sunat untuk kita letak lutut dulu, kemudian tangan dulu. Ni khilaf dalam sebahagian pendapat, bukan ada dalam sebahagian mazhab mengatakan sunat untuk letak tangan dulu. Tapi kita mazhab Syafi'i sunat turunkan lutut dulu. Letak lutut dulu. Macam mana sunat letak lutut dulu? Macam yang selalu kita buat. Macam mana? Nak sujud kan daripada i'tidal, turun, letak sujud dulu, letak lutut dulu, lepas tu tangan, lepas tu dahi. Dia kalau sebahagian ada, kalau ikut khilaf mazhab lain, turun, dia akan turun tangan dulu. Nampak? Dia letak tangan dulu. Tu pun kalau orang mazhab kita, mungkin ada sebahagian orang yang dia tak boleh ni, dia tak boleh laju bengkokkan lutut dia, jadi dia kena turun, dia letak tangan dulu. Nampak tak? Apa letak tangan dulu ataupun letak lutut dulu, sah dia dua-dua. Yang sunat kita cerita kat sini meraihkan tertib. Lutut dulu, tangan dulu, lepas tu baru letakkan dahi. An yad'a yadayhi maksyufatan. Sunat yang ke-218 meletakkan dua tangan maksyufah. Yang maksyufah dalam keadaan terbuka. Maksudnya dia tak lapik tangan dia dengan ridak dia ke apa. Dia kalau dia lapik tangan dengan ridak dia contohnya kan, sembahyang dia masih sah. Dia tak dikit, dia tangan dia tak sama macam dahi. Dahi sebahagian mesti kena pada tempat sujud. Masuk pada tempat sujud tu yang tak bergerak sekali dengan dia waktu dia sembahyang. Tapi kalau tangan, kaki apa semua tak ada masalah kalau tertutup pun. Contohnya dia sembahyang pakai kasut ke, sembahyang pakai stokin ke. Sunat yang ke-219, an yafrusha dhira'ihi 'ala al-ard. Alla yafrusha dhira'ihi 'ala al-ard. Sunat yang ke-219, tidak meletakkan kedua sikunya di atas lantai. Itu dalam terjemahan disebut sebagai siku ni. Siku di dalam bahasa Arab mirfaq. Zira' ni sepanjang daripada siku ke tangan ni, itu sebagai zira'. Jadi sunat untuk tidak letakkan siku kita, hasta lengan kita ni di atas tempat sujud. Letak macam ni.
lelaki ataupun perempuan sama, tidak disunatkan untuk letak macam tu. Dan bahkan ni ada larangan yang soreh daripada Nabi untuk tidak letakkan tangan di atas letakkan ni lengan kita di atas tempat sujud. Sunnah yang ke-220 an yujafiyar rajulu mirfaqaihi an jambaihi. Sunnah yang ke-220, lelaki hendaklah menjauhkan kedua sikunya dari kedua sisi badannya. Sunnah yang ke-221 an yuqilla batnahu an faqidaihi, mengangkat perutnya dari kedua paha. Jadi sunnah yang ke-221 nak cerita kata dia jarakkan di antara paha dia dan perut dia. Jarakkan di antara paha dan perut, jangan rapat sangat. Maksudnya dia masukkan lutut dia ke dalam sampai sebahagian perut dia kena di atas bahagian dua pahanya, maka tu keadaan yang tidak sunat. Melainkan kalau terpaksa sembahyang di tempat yang sesak. Jadi kawasan dia nak sujud tu cuma ada satu kaki je, dia tak boleh nak sujud sempurna, maka dia terpaksa sujud macam tu. Asal kepala dahi dia kena tempat sujud, maka sah sujudnya. Sunnah yang ke-222 antadummal mar'atu ba'daha ila ba'din. Itu kalau lelaki kalau sunat yang ke-221 sunat yang ke-220, dia kata lelaki disunatkan untuk meregangkan antara siku dan sisi badan. Sunat yang 222 dia sebut kalau perempuan pula gabungkan merapatkan ke semua anggotanya. Jadi macam mana? Sunat balik semula kepada sunat yang ke-219, tidak disunatkan untuk meletakkan lengan di atas tempat sujud. Macam mana letakkan lengan di atas dua tempat sujud? Nampak tak? Nampak semua kot? Macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Sekali lagi. Ni lengan ni dia letak di atas tempat sujud ni. Tak disunatkan untuk buat macam tu, bahkan makruh dengan ada larangan yang soreh daripada Nabi. Lelaki sama, perempuan pun sama. Cuma lelaki, kalau perempuan dia angkat dia punya siku dia. Dia angkat siku tapi rapatkan ke bahagian sisi badan. Kalau lelaki sunat untuk jarangkan. Sunat untuk jarangkan kalau dalam keadaan soft yang tak rapat sangat, dia boleh buka tangan dia tu. Soft dia tak rapat. Tapi kalau soft rapat-rapat semua, jadi dia tak boleh nak buka lebih. Kalau buka lebih lagi dia makan habis ruang orang. Jadi kalau lelaki dia buka sikit macam ni. Lelaki nampak tak, kamera nampak? Kalau perempuan rapatkan sahaja siku ke bahagian kiri badan, bahagian kiri dan kanan, bahagian sisi badan. Nampak tak? Semua amal macam tu pun. Melainkan kalau orang perempuan tu kadang-kadang duk nampak juga dia ni. Dia letakkan apa? Dia punya siku di atas inilah, di atas jadah tu. Sebabkan kita dah faham perempuan kan kalau boleh dia rapat semua orang. Jadi dia rapat habis ke inilah, ke tempat sujud. Rapatkan tu maksudnya rapatkan siku ke badan, ke perut kita tu, bukannya rapat ke tempat ni, bukan rapat ke tempat sujud. Tu cara dia. Dan buka tu bukan buka banyak. Kalau kita orang lelaki, kalau buka sikit je. Dia bukannya buka sampai orang nak sujud sebelah pun tak boleh. Buka luah. Sunnah yang ke-223 an yaqula fi sujudi subhana rabbiyal a'la. Sunnah yang ke-223 sunat dalam sunat ketika sujud untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Tadi selesai sunat-sunat tentang kaifiat sujud. Macam mana cara kita nak sujud, tangan macam mana, dahi macam mana,
Ni masuk pada sunat nak cerita tentang apa yang kita nak baca sewaktu kita sujud. Jadi yang pertama, zikir sunat untuk kita bacakan ketika sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Dengan membaca subhana rabbiyal a'la sekali, dah terhasil pahala sunat. Kaunuhu thalathan afdal. Kaunuhu thalathan afdal, sunat yang ke-24. Yang afdal adalah untuk jadikan bacaannya sebanyak 3 kali subhana rabbiyal a'la. Dan tambahan sikit pada pada sunat ni, sunat untuk tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sama macam ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang kadar yang mencukupi hanyalah setakat subhana rabbiyal a'la. Sunat lagi tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sunat lagi jadikan sebanyak 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baca sebanyak 3 kali. 3 kali itu afdal bagi yang sembahyang ni lah, bagi yang sembahyang cara biasa, yang tidak memanjangkan sembahyang dia. Jadi kalau imam dia sembahyang kepada jemaah yang tidak disunatkan dia untuk panjangkan sembahyang, jemaah yang macam-macam, jadi dia akan baca sekadar afdal bagi dia sebanyak 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sekadar yang afdal bagi dia sebanyak 3 kali. Tapi kalau nak ikut sebetul-betul afdal, yang sunat untuk dipanjangkan, sunat lagi untuk ditambah bacaannya sebanyak 5 kali, sebanyak 7 kali, 11 kali. Lepas tu ada lagi zikir yang sunat ditambah ketika sujud, sama macam rukuk. Ada panjang zikir yang sunat dibacakan ketika rukuk. Waktu macam tu juga ketika sujud. Dan ketika sujud ada doa yang boleh dibacakan. Maksudnya sujud tempat untuk berdoa, boleh bacakan apa-apa saja doa. Sunat yang ke-25, ayyazidal munfaridu wa imamu man marra ila khamsin fa sab'in fa tis'in fa 'ashrin fa 11. Jadi kata musannif, sunat bagi munfarid yang sembahyang sendirian, dan juga imamu man marra, dan imam bagi imamu man marra, imam kepada jemaah yang kita bincangkan sebelum ni dengan syarat-syarat jemaah. Kalau nak panjang, kalau imam nak panjangkan, mesti kena dapat persetujuan daripada jemaah, dan jemaah ni mestilah jemaah yang maksud, jemaah yang tertutup. Semua kita dah bincangkan sebelum ni. Kalau dalam keadaan macam tu, bagi munfarid dan imam disunatkan untuk tambah daripada 3 bacaan, daripada 3 kali tambah jadi 5 kali, tambah jadi 7 kali, jadi 9 kali boleh, ataupun bagi jadi 10 kali, ataupun bagi jadi 11 kali paling banyak. An yazida aidan, sunat yang ke-26, an yazida aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudus rabbul malaikati warruh allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau dalam rukuk kita akan baca Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu. Tapi dalam sujud Allahumma laka sajadtu, kepada kamu aku sujud, laka sajadtu. Jadi sunat untuk tambah zikir ni, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudus rabbul malaikati warruh allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi. Dia sebut sebagai sajada wajhi, muka aku sujud, muka aku sujudnya muka aku. Sedangkan seluruh anggota kita sujud, bukan muka saja, seluruh anggota tubuh badan kita sujud, sekali dengan hati-hati sekali sujud. Tapi disebutkan muka sebab muka adalah bagi kita, muka adalah anggota yang paling mulia. Muka anggota yang paling mulia, tempat orang lihat. Jadi muka tak boleh buat main. Kita kawasan kepala tak boleh buat main. Tu kawasan yang inilah kawasan yang terhormat. Jadi tak boleh buat ikut dan. Sebab tu kalau nak denda pun, nak pukul pun, disebut tidak dibolehkan untuk bagi denda ataupun pukulan di muka, di bahagian kepala tak boleh. Bahagian lain boleh, tapi muka tak boleh. Muka adalah anggota yang mulia. Jadi kena dengan sujud, yang mana sujud ni adalah membawa kepada kerendahan hati. Dia bawa muka kita ke tempat yang kita pijak,
tempat yang kita pijak ni tempat yang ni lah, tempat yang paling rendah. Kita bawa anggota kita yang paling kita rasa mulia pada tempat yang paling rendah sekali dengan niat untuk merendahkan hati. Itu maksud sebenar daripada sujud. Jadi disebut sajadah wajhi, sujudnya wajah kita disebabkan wajah adalah tempat yang paling mulia. Jadi sedangkan semua anggota kita sekali sujud. Khalaqa sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca sekali. Jadi sama ada baca tasbih yang tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, baca yang tu sebelah kali atau lepas tu baca yang ni sekali. Boleh. Ataupun kalau kita nak pendekkan sikit, kita baca tasbih tadi 3 kali, kemudian baca yang ni sekali. Ni adalah salah satu cara yang terbaik. Sunat yang ke-27 masih zikir untuk ditambah lagi. Ayyazida aidan Allahumma sajada laka siwadi wa khayali wa bika amana fuadi abu'u bi ni'matika alayya wa hadha ma janaitu ala nafsi ya azim yaghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, telah sujud kepadamu perut dan otakku, telah beriman denganmu hatiku, aku mengakui akan nikmatmu ke atasku, dan inilah kesalahan yang aku lakukan terhadap diriku. Wahai yang maha agung, ampunilah daku, sesungguhnya tidak dapat mengampunkan dosa melainkan engkau. Itu terjemahan dia. Jadi dipisahkan di antara zikir ni, disebut satu pada tempat sunat yang ke-26, sebut lagi satu tempat pada 27. Sebab apa tak digabungkan sekali? Ini sebab berbeza riwayat. Ada dalam setengah riwayat, dalam satu riwayat Nabi baca macam tu. Dalam riwayat yang lain pula, maksudnya dalam satu situasi diriwayatkan daripada hadis Nabi sujud baca macam tu. Dalam ada hadis yang lain ketika Nabi solat yang sekali lagi pula yang lain, Nabi baca yang lain pula. Jadi perbezaan tu menunjukkan bahawa ni bukannya wajib untuk dibacakan. Berbeza bila Nabi tidak saat Nabi baca yang zikir yang ni, saat Nabi baca yang ni, ini menunjukkan bahawa itu sunat. Jadi kita boleh pilih salah satu, ataupun kita yang cara yang terbaik adalah untuk kita gabungkan. Bila kita gabungkan, bila kita baca satu zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, satu sunat, baca lagi Allahumma sajada laka siwadi wa khayali, itu lagi satu sunat yang lain pula. Jadi berganda-ganda sunat kat situ. Tadi baca tasbih sekali, satu sunat dah. 3 kali dah 3. Tambah lagi jadi 11 kali, lepas tu tambah dengan zikir, memang dia akan jadi berganda-ganda. Sunat yang ke-228, ayyajtahidal munfaridu wa imamu man marra fi du'a'i fi sujud. Sunat bagi munfarid dan sunat bagi yang sembahyang sendirian, dan juga imam bagi jemaah yang kita bincangkan sebelum ni, untuk berusaha ataupun bersungguh-sungguh untuk membaca doa ketika sujud. Dengan makna bila imam boleh memancangkan solat dia, maka dia boleh untuk baca apa-apa saja doa ketika sujud, sama ada doa tu dia baca selepas tasbih ataupun dia baca selepas tasbih dengan zikir yang kita bacakan tadi. Dan juga bagi munfarid, bagi sembahyang sendirian juga sunat untuk membaca doa. Sunat untuk membaca doa ketika sujud. Kalau bagi makmum, selagi mana imam tidak bangun dan dia sempat untuk bacakan doa, maka dia boleh bacakan. Dia bacakan doa pada waktu tu dengan zikir yang kita bacakan sebelum ni. Dia bacakan zikir kemudian bacakan doa. Kalau dia tunggu imam, imam tak bangun-bangun lagi, imam bangun lambat sikit sebenarnya. Jadi jangan biarkan setiap inci solat dia kosong daripada zikir. Itu yang kita nak. Tapi yang selalunya kalau sujud panjang ni, dia akan baca tasbih 3 kali, lepas tu dia akan tarik nafas panjang, dengan harapan boleh tertidur pada waktu tu. Sunat yang ke-29, ayyakuna du'a'u ma'thuran. Sunat yang ke-29, sunat untuk menjadikan doa yang dia baca, yang dia akan bacakan adalah doa yang ma'thur. Doa yang diriwayat daripada, sama ada daripada Al-Quran, doa daripada Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, doa daripada Quran.
ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah, doa yang kita selalu baca tu doa daripada Al-Quran. Sunat untuk bacakan doa ketika sujud tu satu pahala dah, satu sunat dah. Bacakan apa-apa saja doa, sama ada doa yang daripada Quran ataupun doa yang dia buat sendiri. Dia baca sendiri doa dia mesti dalam bahasa Arab. Dia doa ni lah, lafaz dengan lidah tu. Kalau dalam hati tu doa lain pula. Yang dikira pada sunat ni adalah pada yang dilafazkan dengan lidah. Bila dia nak lafazkan mesti di dalam bahasa Arab. Jadi sunat untuk baca apa-apa saja doa mutlak. Tapi bila dia bacakan doa tu adalah doa yang maksur daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, maka akan dapat lagi satu pahala sunat. Sebab kelebihannya pada doa tu, bila mana doa tu diriwayatkan daripada Nabi dan ada di dalam Quran, maka ada kelebihannya, maka dicatat satu lagi pahala sunat kepadanya. Jadi antara doa yang boleh kita bacakan ketika sujud, doa yang maksur, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Itu satu doa sunat untuk bacakan. Ada di dalam ada sekali penterjemah masukkan doa ni di dalam terjemahannya. Dan doa ni bukannya daripada asal matan, bukannya dimasukkan, bukannya disebut oleh Al-Habib, tapi ini adalah satu contoh doa yang maksur yang kita boleh bacakan. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Doa ni dia bukan daripada Quran tapi daripada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Ada lagi satu doa, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Sempat tulis tak? Tak apa, banyak dah doa yang kita, doa zikir yang kita sebutkan. Cuma ni satu tambahan doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW untuk kita bacakan. Boleh bacakan, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Allahumma a'udzu biridhaka. Maksudnya kita minta untuk berlindung dengan redanya Allah, min sakhatika, daripada kemurkaannya Allah Taala, wa bi mu'afatika, maksudnya kita minta untuk berlindung dengan keampunan Allah, min uqubatika, daripada di dalam doa ni menggunakan dhamir mukhatab, min uqubatika, maksudnya aku berlindung dengan keampunanmu daripada uqubatika, daripada apa ini? Uqubah, balasan. Wa a'udzubika minka, maksudnya aku berlindung denganmu daripadamu. Maksudnya berlindung denganmu daripadamu, maksudnya berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaan Allah Taala juga, dengan masuk kemurkaan Allah. La uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Maksudnya segala puji yang kita puji kepada Allah Taala tidak mampu untuk tak mampu untuk kita capai seperti mana pujiannya Allah kepada dirinya sendiri. Ini setiap doa ada maksud yang sangat tinggi. Lebih-lebih doa yang diriwayat daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk beramal dengan kesemua untuk nak jadikan ni sebagai rutin kita, maka kita dah kena mula buat. Dia perlu jadikan sebagai tabiat kita. Sampai tahap kita semayang, kita tak boleh tinggalkan benda tu. Kita wajibkan kat atas diri kita. Benda ni sunat, tapi boleh je kita wajibkan kat atas diri kita. Tapi kena tengok jugalah kita jadi imam ke, kita semayang sendirian ke. Tapi bila kita dah mengaji, kita baca semua ni, maka bila kita semayang sendiri contohnya, kita boleh bacakan yang semua zikir yang disebutkan ni. Dan kalau kita sembahyang imam pula, kita jadi imam, kita tengok kepada jemaah kita. Kalau jemaah dekat rumah dengan keluarga,
Maka kita boleh bagi tahu siap-siap kita sembahyang panjang sikit kali ni. Maka semua okey, semua setuju kita sembahyang panjang. Jadi kalau kita tak cerita kata kita nak sembahyang panjang, lagi ada sebahagian ada makmum kita tu dia tak ready dengan benda tu, akan mengganggu khusyuk dia. Duk tunggu kita lama sangat, dia akan jadi terganggu khusyuk dia. Jadi kita kena raikan semua tu bila kita jadi imam ataupun kita jadi makmum. Selagi mana yang sempat tu kita bacakan. Kita inilah tak biarkan setiap inci sembahyang kita tu dalam keadaan tidak ada zikir. Mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Taala untuk amalkan semua ni. InsyaAllah kita sambung sunat yang ke 230 pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.